Kejap, saya nak tengok live dia. Boleh? Mana dia? Which one? Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi atmim bil khairi innaka ala kulli syai'in qadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita tengok live kat situ baru ada 2. Syukur alhamdulillah. 3 kita sila naik sekejap lah. Syukur alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Saya doakan semua sihat, saya sejahtera, syukur dalam keadaan yang baik. Dan kita bersyukuri Allah dalam apa jua keadaan dan situasi. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kita ketabahan, kesabaran. Allah juga kurniakan kita pahala atas kesabaran kita dan mengharapkan, dan juga dalam masa yang sama mempergiatkan, ya, dalam pengharapan tu ada giat untuk kita bermunajat pada Allah, minta pada pertolongan Allah SWT, dan mudah-mudahan secepatnya datang pertolongan Allah. Amin Allahumma amin. Okey, kita kasih dia dulu. Mungkin yang saya start lambat hari ni, jadi dia belum tunggu kat dia pergi start masak. Hari ni hadis nombor 45. Okey, hadis. Is it too high? Saya tulis. Dah, saya tulis. Okay. Lighting dulu, siap. Okey. Hadis 45 ni ialah bab orang yang mengimami solat. Okay. Page 248. Page 248. Okey. Kita salah. Salah. Okey. Kita ada hadis bab bab orang yang mengimami solat dengan maksud mengajari cara solat yang dipraktikkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Okey. Saya bacakan hadis ni sekali lagi. Bab orang yang mengimami salat dengan maksud mengajari cara salat yang dipraktikkan Nabi SAW dan sunnahnya. Okey. Little bit hot, sir. Manish. Is it too noisy? Okey. Okey. Kat sini kita ada hadis kita
kita ada hadis Abi Qilabah. Macam saya sebut sebelum ni, macam kita belajar pun, tuan-tuan dan puan-puan, saya kata Al-Imam Al-Bukhari dalam meletakkan judul bab atau dalam meletakkan tajuk, tajuk bab mengimami solat. Maknanya seorang tu imamkan solat. Lepas tu tujuan dia imamkan solat tu adalah untuk mengajar orang. So bermakna untuk seseorang yang tidak mengetahui, ditunjukkan padanya cara atau apa yang betul untuk solat. Atau misal kalau ada orang yang tak pernah sembahyang jemaah. Saya pernah ada orang yang datang pada saya, dia tak tahu cara nak berjemaah sebab dia baru nak start sembahyang. So dia tanya, kalau sembahyang jemaah ni nak buat apa? Sebab kadang-kadang kita dengar, sesekali kita ada dengar kalau kita sembahyang jemaah, ni saya yang lelaki lah, bila sebelah dengan orang ni, katalah imam sembahyang jahar, kita ada sembahyang jahar, kita ada sembahyang sir. So imam baca Fatihah, dia baca. So imam baca Alhamdulillahirrabbilalamin, dia pun baca kat sebelah Alhamdulillahirrabbilalamin. So bermacam-macam gaya orang join salat jemaah. So hadis ni adalah hadis menampakkan bahawa Nabi SAW ni sunnah. Maknanya ini ada satu kelaziman Nabi. Can I get number one? Malaysia. Is it too noisy? Thank you. Maaf, saya terpanas sikit. Jadi ada orang yang tidak mengetahui dalam Islam beri tumpuan. So bermakna agama Islam bukan agama yang agama bukan yang eksklusif untuk orang-orang dah pandai, atau istilahnya orang yang tidak punya ilmu atau tidak mengetahui, dia diketepikan. So this is wrong. Saya ulas sikit tajuk ni pasal dalam Islam, kita orang Islam, kadang-kadang kita tend to hina. Kadang kita hina orang. Kadang pula kita bukan hina saja, tapi kadang-kadang kita pandang rendah pada orang, sama ada dia tak tahu, kita tak ambil tahu dia tak tahu, ataupun kita pun sebenarnya tak tahu, dan kita lupa yang kita dulu pun tak tahu. So banyak benda sebenarnya yang menjadi asas, yang perkara tu basic bagi kita, tapi bagi orang perkara tu first time. So it is normal. So kalau saya tuliskan kat sini dia punya tajuk bab, tapi tak semua. Saya nak kata mengajarkan, mengajarkan ini sebagai ringkasan, mengajarkan orang untuk berjemaah. 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 Abang mengajar. Kenapa saya tulis ringkasan? Sebab mungkin ada orang yang tak ada buku dia. Kalau tajuk panjang dia, orang yang mengimami solat dengan maksud mengajari cara solat yang dipraktikkan Nabi SAW. So ada seorang imam datang, dia imam mengajarkan orang untuk berjemaah, yakni solat. Ini topik dia. Basic dalam Islam, orang tak tahu, ini rule umum. Al-amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar.
Orang tak tahu, kita kena maklumkan. Islam sampai pada kita melalui cara daripada kita tak tahu apa-apa. Kalau kita balik sejarah lama, kita punya datuk nenek moyang kita asalnya bukan Islam. Bermakna kalau dulu rantau Melayu, dia panggil apa? Nusantara. Kita adalah orang yang menganut agama Hindu. Nah, datang peniaga-peniaga Arab, India, nanti ada macam-macam masjid tu. Ada Jami' Julia, Al-Abrar, ada masjid-masjid Arab, ada nama-nama macam Abdul Razak, okey, dan lain-lain. Hatta orang Melayu pun ada yang mewakafkan, tapi asal dia traders ataupun ulama. So ada dua clan. Satu, ulama memang berlayak untuk mengajar. Nah, ulama dulu susah payah naik kapal, okey, mengajarkan Islam pada orang yang tak ada di tempatnya. So kalau ulama tu daripada Yaman misal, ataupun daripada negara-negara Arab, hatta ulama Arab dahulu yang kata lepas zaman sahabat, perang dan sebagainya, menyampaikan Islam dari luar, pergi jauh-jauh, susah payah naik kapal dulu, bukan senang. Kemudian sampai kat satu tempat, menguasai bahasa satu kaum, dan kemudian kalaupun dia tak menguasai, dia mendapatkan seseorang untuk memahamkan agama. So this is effort. Maksud saya nak kata pengorbanan ulama. So bila kita pula hari ni, kalau orang sebelah kita ambil wuduk tak betul, atau istilahnya tak tahu sembahyang jemaah, kita pula lagi pelekeh dia, hina dia, tua-tua tak tahu sembahyang jemaah. Contoh, saya tadi waktu sampai tu, saya nak park kereta, ada satu teksi berhenti. Ni baru kat sini tadi, teksi gelap, okey. Ada satu teksi berhenti depan saya, ada satu orang keluar. Okey, ini nak kata ni cakap tak baik, jangan ikut. Saya nampak dia jalan nak masuk masjid. Dalam hati saya, dia tak tahu ke masjid tutup. Okey, satu. Maknanya ada timing lah. Today still open right side. Okey. So maknanya saya kat ini agaknya nak, dalam hati saya agaknya nak terbuai kecil ke mana. Okey, terbuai kecil ke nak buai besar lah. Still we cannot enter the mosque, right? No, cannot. It's closed. Okey. Saya ni pun kat tepi je. So dia ada restriction. You cannot anyhow just go into the masjid. Okay. Saya punya fikiran gini, dia agaknya ni dia orang yang tak ambil peduli ataupun orang tak sembahyang. Saya punya fikiran macam tu. Ni fikir lah. Tapi dia panggil sangka, dosa. Jangan buat tau, dia cakap je. Ni cakap ni untuk apa? Belajar, untuk kita betulkan keadaan. This is something yang syaitan zut, atau kita punya nafsu is automatically, kalau kita tak train, dia akan jadi tak baik lah. Okay. Saya pun turun kereta kat tepi tu, tepi parking tu. Dia buat, Assalamualaikum Ustaz. Kenal pula saya. Saya tadi fikir dia tak datang masjid sembahyang punya orang. So dia kata, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Rupanya dia nak cari jalan, pergi satu tempat. Teksi itu tak dapat. Tak tahulah teksi itu driver mana. So istilahnya adalah, kalau orang tak tahu sebelah kita sembahyang, kita dalam hati, kalau terfikir kita sembahyang, dia pun masuk Allah Akbar. Sebab ada orang masuk sembahyang jemaah, dia main masuk masbuk. Orang sujud, dia berdiri, lepas tu dia rukuk, lepas tu dia sujud. Hati kita kalau cakap, apa punya orang sembahyang jemaah tak tahu. Kita pun nasib baik tahu. So kat sini cakap pasal nasib baik tahu ni, nak bagi tahu ni, lapangkan dada, istighfar. Kalau boleh offer khidmat, cakap. Atau boleh offer kita punya sikit ilmu yang kita ada, cuba bagi, tanya. Mungkin kita pun faham, orang malu ke, orang segan ke, atau istilahnya orang apa, kita pun segan. Kadang-kadang kita yang nak cakap segan, kadang orang yang segan. So kita bagi tahu, tanya ada apa-apa belum? Boleh saya bagi pandangan sikit. Cakap baik-baik. This is sunnah. Okay. So jangan abaikan orang yang
tidak mengetahui asas. Kerana dalam Islam, asas is very important. Okay. Saya cakap very important kenapa? Sebab kita tak boleh ibadat banyak atau tak boleh faham ibadat kalau kita tak tahu asas dia. And dalam Islam, ini saya boleh cakap, dalam Islam, okay, hukum ahkam, maknanya perundangan. Hukum Arab juga, okay. Law, undang-undang, okay. Dalam Al-Quran itu cuma 1/3 pun banyak tu, 1/3. Mungkin 1/3 saja. So undang-undang dalam Quran 1/3 bermakna do's and don'ts. So kita punya 1/3 ni pun banyak ni. Kalau saya kata suku boleh. Kita punya agama dia bukan ini je. So dia bukan bila orang masuk solat kita asyik nak kata dia ni salah, dia ni betul. It's not about that. Agama ni adalah bila faham sesuatu, maka orang akan tak payah paksa, okay? Dan kita tengok orang ni boleh ikhlas dan dia ada gradual punya progress dalam dia ibadat. This is very important. Sebab tu, ni maaf lah terlanjur cakap, saya cakap sekali. Tapi kalau ada apa-apa nak komen sini, tak apa, saya okey. Nak tanya soal apa, okey. Siapa panggil tu? Okey. Ini dalam agama, okey. Saya tengok ada orang pergi, ini misal orang pergi, okey, ni kita zaman tengah sakit, tengah berwabak ni, okey, COVID-19. Apa berdoa apa saya tengok macam-macam. Tadi pagi saya bentuk kat Facebook, ada satu Pak Kiai mana lah pula buat surah amalan. Dia bilang 1918, if I'm not wrong, dia cakap 1918. Ini kata orang apa, lama gila budak kata 1918. Dah ada someone pada waktu tu alim predict today 2020 hari 2020 dan nak ada COVID-19. Okay? Dia dah ajar kita doa sama amalan-amalan apa nak buat. Okay. Okay, kalau orang tak tahu asas, semua benda go. Maknanya saya tengok tajuk tu pun saya dah malas lah. Saya baca sikit je dia punya amalan tu dia suruh buat apa. Okay. Saya tak kata doa tu salah, tapi bila orang belajar tentang doa, okay, bila kita sentuh bab doa, kita ada priority atau level of doa. Maknanya doa paling dicintai atau dalam sunnah, doa yang terbaik adalah doa yang dimuatkan dalam Al-Quran. Ini kan ada macam-macam doa. Okey. Kemudian doa seterusnya adalah doa yang Nabi ajar. Okey. Kemudian tak masalah doa yang ulama atau para salafus salih, Imam Bukhari, Imam Syafi'i, imam besar-besar, hatta sampailah ulama sampai hari ni aja boleh baca, boleh, tak masalah, dengan syarat tak ada unsur syirik, tak ada perkara-perkara yang tak elok, dan dia bukan a format yang kita semua kena baca yang macam tu juga. Tapi doa dari Al-Quran tak boleh tukar sebarang-sebarang lah. Okay. Bila orang faham, dia akan pilih. Maknanya dia akan saring. Lah macam kita juga nak beli baju. Nak beli baju kan kita pilih. Saya coklat, saya tak boleh pakai baju macam baju ni. Tak semua kalau ada orang kata tak kena dengan saya. So saya akan pilih baju yang saya rasa lebih safer for my skin tone. So ini nama dia agama. Agama adalah sesuatu yang kita kena tahu dan yang sesuai. Hatta nak berdakwah pun ni, saya tengah cakap ni, selalu saya cakap dalam kelas.
So, saya hari ni kali kedua saya datang untuk cakap online. Online ni, kalau yang student biasa datang atau jemaah yang biasa datang kuliah ni, dia mungkin dah lebih faham kalau saya cakap sikit. Atau nada suara saya tinggi. Mungkin orang cakap, oh dia tahu Ustaz tak marah, Ustaz cakap je. Tapi orang yang tak biasa, dia mungkin tengok kemudian. So, dia akan mengatakan perbezaan. Tapi, nak kata, kesesuaian dalam Islam. Kita tak ambil semua benda. Bila orang faham sesuatu, maka dia boleh fikir dan dia boleh upgrade dan progress. Saya baru syarah dia punya tajuk. Sebab tajuk ni Imam Bukhari cakap rahimahullah mengajarkan orang berjamaah, solat. Maknanya boleh mengajarkan orang yang tak tahu solat jemaah. Saya datang masuk, saya cakap dengan dia, saya kata kat dia, okey sekarang saya nak ajar awak solat jamaah, saya jadi imam. Dalam syarah, dalam hadis 48 ni, 45 ni, Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani sebut ada kemungkinan solat itu bukan ada kemungkinan besar solat itu adalah solat yang dilakukan luar waktu jemaah. Maknanya kalau zuhur dah jemaah dah habis, seorang imam, seorang muslim, dia datang, dia nak ajar kelompok ni. So dia semayang jemaah untuk mengajar. Okey, soalan saya, niat dia lillahi ta'ala ke bukan? Okey, niat dia tu lillahi ta'ala ataupun bukan? Kejap siapa ni? Siapa kasi Cik Matoni ni tanya tentang apakah amalan terbaik ketika dalam sebab. Nanti saya syarah kalau habis. Remind me again. Okay, saya soal kalau boleh jawab. Okay, bila saya buat sesuatu, okay, saya nak sembahyang jemaah. Tujuan saya nak ajar orang yang tak tahu jemaah untuk sembahyang dengan saya. Saya semayang ni jadi imam lillahi ta'ala ke bukan? Cik jawab. Saya niat datang imam. Saya nak ajar diorang ni. So, is it lillahi ta'ala atau niat tu dah jadi lillahi ta'ala atau bukan? Saya tanya ni sebab ulama Al-Imam Ibn Hajar explain kenapa ulama khilaf boleh tak buat benda ni atau tak boleh. Contoh, saya nak sedekah, okey, saya pun keluarkan duit $10, let's see. Tadi hampir-hampir kita petik gambar $50 donation. So $10, let's see. Saya keluarkan duit tu, saya pun nak tunjuk. Tunjuk ni bukan riak, tunjuk tu untuk educate. Katalah saya ada kawan-kawan yang pelokek misalnya. Okay, saya nak educate. Saya kata okey, $10 ni kita taruh tabung. Tujuan dia adalah mudah-mudahan Allah Ta'ala sayang kita. Dah taruh je. Okay, maknanya saya dah mula cakap. Kalau saya tak cakap, saya diam je, saya taruh je duit tu, dia kan lillahi ta'ala. Sebab orang tak tahu. Nabi kata apa sallallahu alaihi wasallam, tangan yang memberi adalah lebih mulia dari tangan yang menerima. Satu, tangan kanan bagi, tangan kiri tak tahu. So you must keep it secret ataupun confidential. This is between you and Allah. So dia punya isu adalah lillahi ta'ala. Macam mana kita nak semayang, Allah usalli fardhu zuhri 4 rakaatin, ada lillahi ta'ala. So yang ni dia buat ni untuk nak ngajar. So dia bukan nak semayang kerana Allah. Ada jawapan sini. Apa tu yang jawab tu? Hilang nak jawab. Okey. Katanya kat sini, kata Iskandar, lillahi ta'ala ustaz. Bimbing ajar jemaah kerana Allah. Ya, tapi dia nak semayang jadi imam bukan kerana Allah. Lepas tu siapa ni? Kak Nur Ahmad kan? Siapa? Puan Nur kena sebut lillahi ta'ala. Betul. Tapi kalau saya nak mengumpat sebut lillahi ta'ala, jadi ke tak jadi? Tak jadi. Dia okey. Siapa? Puan Nur? Kak Nur lillahi ta'ala ni memang lillahi ta'ala, betul. Kalau kita sebut lillahi ta'ala, tapi sebut dengan maksud kena sama, kena tally. Okey, saya bukan nak confusekan
para penonton ataupun confuse-kan student-student kita. Tak. Tapi gini. Sebab ulama dulu waktu mereka beribadat, okey, mereka adalah masyarakat atau kita kata umat zaman yang sangat teliti. When I say teliti, mutu ibadat bagus, iman bagus, corruption tak banyak. Ini bukan corruption duit, ini corruption agama. Okey. Tak banyak orang, maksudnya dosa dia ada, bukan tak ada. Ada zina, ada, bukan tak ada. Tapi tak macam hari ni. Zina ni, istilah dia, hari ni orang siap video sekali rekod, post kat Twitter. Macam tu lah. Teruk lah. Atau orang cabar, kan? Cabar-cabar. Atau orang bodoh cakap saya cakap bodoh ni maksudnya orang tak semayang cakap pasal masjid tutup. Kan paisi kan? Kata Cina. Memalu agama lah. Bukan salah dia nak cakap, tapi dia pun tak semayang. Jadi kalau orang dulu dia segan. So orang dulu ni warak. Orang warak ni bila dia nak buat sesuatu, dia akan terasa apa? Adakah ini lillahi ta'ala atau bukan? So timbul soalan tu. Maknanya timbul soalan lillahi ta'ala ni nak jadi imam. Bab imam mengajar orang untuk berjamaah. Who's this? So, bab orang imam mengajarkan orang untuk berjemaah, orang yang tak ada knowledge langsung. So betul jawapan yang ada kat sini memang lillahi ta'ala. Tapi kata ulama, diperbolehkan, kata Imam Ibn Hajar, diperbolehkan di sini untuk seorang itu sembahyang menjadi imam, bukan waktu sembahyang jamaah yang asal. Maknanya kalau saya suruh, saya nak mengajar di jemaah, saya sembahyang pukul 3 petang. Bukan waktu ajar, bukan waktu solat yang asal. Dibolehkan, kata ulama, mengikut hadis yang kita nak baca ni. So maknanya bila Imam Ibn Hajar kata boleh, dia bukan boleh cakap kosong. Boleh ada dalil daripada Quran atau sunnah. Okey. Apa hadis yang ada kat sini? Okey, mari kita cuba baca. Okey. Hadis bunyi macam ni. An Abi Qilabah qala ja'ana Malik bin al-Huwairith fi masjidina hadha faqala inni la usalli bikum wa ma uridu as-salah usalli كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فقلت لأبي قلابة كيف كان يصلي قال مثل شيخنا هذا قال وكان شيخا يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض في الركعة يعني إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض في الركعة الأولى. Okey, saya baca terjemah. Okay. Daripada Abi Qilabah, dia berkata Malik ibnu al-Huwairith mendatangi kami di masjid dan berkata, sesungguhnya aku akan salat dengan kalian, kamu semua, dan tidaklah aku bermaksud salat. Maknanya dia kata aku akan solat jemaah dengan kamu semua. Tapi aku datang ni bukan nak sembahyang. Itu pening tu. Katanya aku solat sebagaimana aku melihat Nabi SAW solat. Aku berkata kepada Abu Qilabah, ni perawi ni. Okay. Perawi ni kena tanya sebab dia tukar riwayat tu. Kata dia, bagaimana solatnya? Macam mana yang Nabi sembahyang? Dia berkata, seperti solat syekh kita ini. Dan ia berkata, dia adalah seorang syekh, di mana ia duduk apabila mengangkat kepalanya dari sujud sebelum bangkit rakaat pertama. Saya baca balik. Dia adalah seorang syekh, di mana
ia duduk apabila mengangkat kepalanya dari sujud sebelum bangkit rakaat pertama. Bermakna, okay, satu-satu ya, makna saya nak pakai teks sujud ni. Okay. Dia sujud, ya. Saya nak sujud kamera busy ya. Sujud, okay. Biasakan ada orang sujud, lepas tu dia naikkan Allah, pergi rakaat kedua, kan? So dari sujud tu Nabi SAW sujud, naik, Nabi duduk dulu sekejap. Allah, so maknanya kita akan duduk dan bangkit semula untuk diri second rakaat. So this is sunnah. Okay, ada orang semayang, dia duduk sujud, Allahu Akbar, so dia naik terus, Allah, diri. So kaki dia terus akan push dia naik atas. So yang ni kaki dia akan duduk sekejap, lepas tu baru guna lutut dia pula, lepas tu naik ke atas. So maknanya ada dua step lah. Satu is bangun from sujud, duduk, dan kemudian guna lutut untuk berdiri, Allahu Akbar. Macam tu. Okay, dia bukan daripada sujud terus Allah guna lutut naik terus. This is sunnah. Okay. Saya takut keliru tadi yang makna tu. So, saya mula daripada depan hadis tu. Okey. Malik bin al-Huwairith ni siapa? Okey. Ini seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Seorang sahabat yang masyhur dan mulia. Okay. Kenapa saya kata demikian? Ini penting sebab Abu Qilabah dalam hadis ni, dia meriwayatkan hadis yang dia atau beliau melihat seorang sahabat Nabi datang, Malik bin Huwairith, ajar semayang. So kat sini yang buat ni siapa? Sahabat Nabi. So bererti bila saya sebut sahabat Nabi, bila saya kata sahabat Nabi, Ustaz bercahaya, kita masih sama. Okey. Bila saya sebut sahabat Nabi, kita kalau nak melakukan sesuatu dalam agama, asas dia adalah Quran, Sunnah dan amalan sahabat dan ijtihad ulama. So kita ada 3 dan plus 1. Yang saya kata kat sini sampai sahabat Nabi sebab ikut topik. Okey. Sahabat Nabi, mereka hidup dengan Rasulullah. So mereka nampak macam mana Nabi buat. Mereka dengar Nabi ajar. Okey. Dan sahabat ni khusus namanya Malik bin al-Huwairith. Sayyidina Malik bin al-Huwairith. Betul, al-Huwairith. Al-Huwairith. Ni perawi yang sangat penting. Saya cakap penting kenapa? Sebab perawi ni adalah meriwayatkan. Perawi ni Sayyidina Malik Ibnu al-Huwairith adalah seorang yang kat sini tulis ni, meriwayatkan hadis basic dalam Islam, dalam bab solat. Okey, ni semua orang tahu saya rasa. Hadis sallu kama raaitumuni usalli. Masa tu Nabi sembahyang, tunjuk Nabi sallallahu akbar, turun, sujud, rukuk, iktidal, tahiyat sampai habis. Lepas tu Nabi habis, Nabi pusing kat sahabat, Nabi kata apa? Sembahyang, kamu hendaklah kamu sembahyang macam mana kamu tengok aku solat. Seorang yang dengar hadis tu, dia tengok Nabi solat, lepas tu Nabi kata, buat macam ni. So maknanya sahabat ni Malik Ibn Huwairith important lah, sangat important dalam bab mengajarkan sesuatu pasal solat. So dia radhiyallahu anhu, sahabi adalah bab rujukan dalam sembahyang. Dikira forte sahabat ni. Okey. Sebab apa? Sebab sahabat ni juga meriwayatkan hadis-hadis lain. So bila saya sebut Malik bin al-Huwairith, beliau meriwayatkan hadis dalam Bukhari dan Muslim. So maknanya perawi, saya tak kata sahabat menipu,
nak kata Imam Bukhari pada bab-bab yang asas, core, okay, basic, important, Malik bin Huwairis adalah salah seorang perawi pada bab solat. So apa yang Sayyidina Malik nak buat ni adalah hujjah atau contoh yang Nabi buat. So boleh ke tak boleh, dia di sini, saya nak kata di sini boleh kerana kelayakan sahabat ni meriwayatkan hadis-hadis tentang solat. Ada, boleh baca dalam terjemah. Maksud saya terjemah ni dia punya biodata, radhiyallahu an. So apa Sayyidina Malik buat? Sayyidina Malik ni wafat tahun 74 Hijrah. So when I say 74 Hijrah, ini akhir sahabat yang ni saya tanya kelas saya, kelas saya ni biasa jawab soalan saya, tapi siapa boleh jawab lah. Akhir sahabat yang meninggal dunia yang ada atas muka bumi ni tahun berapa? Soal? Saya tanya soalan ni. Sahabat terakhir yang meninggal, akhir yang meninggal atas muka bumi ni berapa? Tahu berapa? Seorang kena wakil jawab. Baru manfaat tengok live. Saya belum receive any answer. Soalan saya, sahabat akhir yang wafat, the last sahabi on the earth, wafat last, which year? Sampai cakap orang putih lah. Saya boleh type soalan tu. Type kan tolong. Tak ada orang nak jawab, nanti kita get back to you guys, okay? Maaf lah, walaupun kita tak jumpa, tapi kena budaya soal ni. Bagus. Saya jawab soalan tuan-tuan, tuan-tuan pun kena jawab soalan saya. It's a two-way traffic. Okay, sah. Barakallahu fiik. Allah ikrimak. Okay. Hutang soalan tu, nanti soalan tu keluar nanti sekejap lagi. So, sahabi Sayyidina Malik wafat tahun 74 Hijrah. Okay. I can use this side kan? Masih boleh? This side pun masih boleh? Okay, thank you. Pada tahun berapa sahabat takhir? Betul. Okay, salam. Jawab soalan tu. Kak Linda boleh jawab soalan. Makcik Zainab boleh jawab soalan. So, siapa boleh jawab soalan tu? Pada tahun berapa sahabat terakhir Rasulullah SAW wafat? The last one. Tentang jawapan Okay, next. Balik pada soalan tadi. Hadis tersebut begini. Hadis tu kata, waktu tu Sayyidina Malik datang ke masjid. Maknanya hadir, ada satu kumpulan duduk. Bila seorang sahabat datang, ada orang lain selepas zaman sahabat dia panggil apa? Tabi'in. Okey, maka Sayyidina Malik datang ke masjid kami. Abu Khilabah cerita. Okey, kata dia, waktu tu Sayyidina Malik kata, aku datang nak semayang ni, tapi bukan untuk semayang, tapi aku nak tunjukkan kamu macam mana nak semayang jemaah. Sebab tu tadi saya tanya soalan, boleh tak datang semayang atau kita jadi imam? Ni ustaz-ustaz jadi imam, tapi hari tu bukan nak jadi imam. Datang tu nak tunjukkan pada orang macam mana nak semayang. Sebab dia dah bukan lillahi ta'ala. Kalau ikut statement tu biasa. Tapi bab kata tadi siapa, kawan-kawan kita yang jawab, tadi bagus. Siapa? Cik Pato ni dah jawab dah. Wafatnya di tahun 110 Hijrah. Yes, very good. Saya like satu lah. Okay, good. So maknanya betul. Akhir sahabat yang wafat tahun 110. Kalau kat rumah boleh Google, saya tak nampak. Carry on, at least dapat information. Tapi saya yakin Puan Matoni jawab ni pasal belajar lah. Okay? Atau Cik Matoni jawab, saya tak tahu lelaki perempuan ni, dia dah belajar. So akhir sahabat is tahun 110 Hijrah. Akhir Abu Tufail. So after year 110 Hijrah, there is no sahabi yang ada dia atas muka bumi. Important sahabat sebab sahabat reference.
Itu agama. Kita buat amal ibadat hari ni pun based on apa yang sahabat buat, ikut Nabi. Sebab kita nak sampai Nabi tu tak sampai, kena sampai ke sahabat melalui ulama. Okey, terima kasih Cik Martani. Betul lah ni. Kakak ni pun jawab betul dah. Makcik pun jawab betul. Tahun 110 lah. Bagus. Ada participation. Alhamdulillah. Okey. Jadi dia masuk masjid, sahabat ni. Very good. Thumbs up satu. Minta admin thumbs up satu. Thank you. Okay, salam dari Ustaz. Okay. So, bila dia masuk ke masjid, dia solat, dan dia datang. Bila dia datang, ulama kata bukanlah dia datang buat solat jadi imam bukan kerana Allah, tapi kerana dia datang kerana suruhan Allah untuk dia mengajarkan pada kelompok yang tak tahu ni akan agama. So itu juga perintah Allah. So kalau saya boleh kait kat sini, orang cakap apa tahu itu. Ini kita ambil isu-isu yang ada lah. Saya tak nak komen sebenarnya, tapi fikir-fikir balik, kadang-kadang ada orang kita perlu nasihat. Okay? Bila Jumaat tak ada, dia kata apa? Mufti tak bagi sembahyang Jumaat. Mufti takut virus, tak takut Allah. Ini nama dia ada tak sihat sikit. Maknanya tak sihat tu pada pemikiran yang waras adalah apabila mufti buat keputusan seperti itu. Kenapa? Kerana Allah juga suruh jaga nyawa. Ni, saya baru tengok tadi pagi. Last 2 days, I think Sunday. Siapa nama mamat yang ada talk show ke Donald Trump dia cakap tu? Allah. Bukan Trudeau tu Canada. Lupa nama mamat tu, South African guy tu. So, Trevor Noah sah. Okay. They're very nice guy. This could sometimes he critics, right? Okay. Dia kata apa? Trump kata, I am so eager, kata Trump. Okay? To just release the lockdown, dia bilang. This Easter, saya ingat April, I think mid-April. Dan kelakar dia, lepas tu dia bilang, I love people to go to churches. Come on. Church, kalau ada church punya mass, mesti ada congregation. Amerika, kita tengok ikut statistik sekarang ni, dia punya jangkitan COVID ni banyak gila, banyak betul lah. Kalau pergi church, lusa semua mati satu Amerika. Dah tak ada Amerika, dah warisan wakaf pula. So Noah kata this is insane. So tak betul lah. Sama kan mufti. Saya bukan samakan mufti dengan seorang personality TV, but ada masalah. Saya cakap mufti ada masalah sebab apa? Kena ambil keputusan. Contoh, tak ada Jumaat, tak ada, masjid belum buka. Tuan-tuan, saya pun tak ada happy sangat masjid tak buka. Tak, saya ingat semua orang tak happy. Tak happy tu maksudnya tak selesa. Tapi apabila sahabat ni buat, hilanglah nama sahabat ni, saya tak tahu. Sahabat nama Malik Ibn Al-Huwairith. Okay? Malik Ibn Al-Huwairith. Apabila sahabat ni buat Huwairith, satu perkara yang orang tengok, this is opposite of something. Dia datang jadi imam, tapi sebenarnya dia bukan sembahyang kerana Allah. Dia sembahyang kerana puak-puak yang tak faham ni. Maknanya dia datang sembahyang ni pasal orang bodoh ni. So dia punya sembahyang bukan lillahi ta'ala. Cek balik kita punya life. Kita banyak kali tak buat macam tu. Ataupun pernah tak kita buat tu, dia serkat jarang. Alah, saya dengar tadi pagi news kata apa? ERP tak bagi free. Hashtag election lah. Pasal apa? Saya tengok, bukan kata tak suka kan. Orang naik kereta kat Singapore, biasa orang ada duit kan. Saya tak beli kereta, saya sewa. I'm renting, Ustaz. I'm not buying. What is that? Okay. Sebelah pintu. Okay. Sorry. Tapi saya nak kata gini,
orang naik kereta mesti tak boleh komplain beli minyak. Kereta pakai minyak. So ERP free. Okey. Ini government punya niat apa? Wallahualam. Tapi ada hashtag election lah. Satu. Ataupun kadang-kadang ada orang buat baik, kita kata apa? Ni mesti ada udang sebalik batu. Ini sangkaan. Ada orang ekstra, dia tuduh lagi. Tuduh ni lagi susah. Kita tengok orang, azan keluar masjid. Kita tak tahu tau dia apa benda. Nabi kata azan masuk dalam masjid, kita azan pula keluar masjid. Mungkin dia keluar tertinggal barang kat kereta. Dan mungkin juga dia keluar, dia ada emergency yang kena keluar. Emergency ni nak meninggal, sakit, kemalangan. So sahabat, saya bawa ni dia ringan-ringan dulu. Tapi banyak kali, tak kira agamawan, umara, politician, umara tu ketua, ataupun ketua yang kecil-kecil, kadang-kadang ada perkara yang dia buat apabila kadang-kala kita tak equip diri kita dengan ilmu, apa jadi? Kita akan cakap dia buat sesuatu bertentangan dengan agama. Kena belajar, tahu, baru boleh komen. Komen ni, sebab saya kata baru boleh komen, kenapa? Sebab dia satu adab yang ulama ajar dan Islam ajar. Nabi kita siasat baru jawab. Nabi pernah kena tegur dengan Allah tak? Nah, ini surah yang popular dalam surah Abasa. Kan Nabi kena tegur sama Allah. Tegur maksudnya kelakuan Nabi tidak selari dengan Islam pada ketika itu. Silap kecil yang bagi saya hari ni kita buat teruk-teruk. Maknanya Nabi silap, belum sampai level of salah. Masam muka bila terpegang pula. Masam muka, ingat ni public ni apa? Kesedaran sivil. Okey. Public bila Nabi berdakwah, waktu tu dengan orang kaya, pembesar-pembesar Quraisy. Kan waktu tu datang sahabat yang buta. Kan dia panggil, ya Rasulullah, ajarkan aku Islam. Kan dia buta. Waktu Nabi muka masam sikit. Sebab apa? Sebab Nabi tak selesa tengah cakap formal dengan Tan Sri, Datuk Sri, VIP. Jadi ada interference. Nabi termasam muka. Bukan Nabi buat mengebok, tak ada. Okay, Allah tegur abasa wa tawalla, kan? Allah sebut abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. So Allah tegur agak panjang juga, 3-4 ayat. So maksud nak kat sini, kita pun dalam kita buat kadang-kadang, termasuk saya, okey, ada kala kadang-kadang kita analyse sesuatu, ada kalanya ilmu kita tak ada, tak sampai. Ada kala pula sangkaan kita buat analisa kita tu dia derail, maknanya salah faham. Okey, ada kalanya juga sebab dengar-dengar gini, dengar-dengar gitu. Jadi makji maknanya kalau ikut dengar-dengar, sebab saya kalau ikut dapat soalan selalu, makji suka cakap dengar-dengar lah ustaz tu cakap. So maknanya dia kena stable. Sahabat ni Malik bin Huwairis, bila dia jadi imam atau dia datang masjid, dia kata saya datang bukan untuk solat, saya datang adalah untuk menunjukkan kamu bagaimana aku lihat Nabi solat. So there is the element of educate, nak educate orang. Pahala tak kita ajar orang, tuan-tuan? Pahala. Nabi kata apa SAW? Kita ajar orang sikit je. Kalau dia ikut dan benda tu baik, sahih, dia jadi pahala sampai akhirat. Berterusan untuk kita. So important juga kita ni, saya nak gini tau, jangan too both extreme. Senyap, tak bunyi langsung, tak komen, atau tak bagi pendapat, atau komen aja, tak elok. So kita kena sometimes neutral. When I say neutral, there are times yang you tak payah komen, senyap dah. Yang
Ada time pula yang kita kena komen, kena kecek kata orang Kelantan. Nak kena khabar dia kan, nak kena sebut, nak kena betulkan. Bila situasi ni banyak benda asas macam ni, agama, orang semayang dia kata Zuhur 3 rakaat. Kan hari tu ada orang ngamuk-ngamuk, saya baca kat mana, ada orang ngamuk-ngamuk, dia kata dia komen sebenarnya dia cakap pasal rakaat semayang, padahal dia tak semayang, silap cakap Zuhur 3 rakaat tu berapa rakaat. So dia orang cakap lah, kau cakap ya. Yang ni kena betulkan. Sebab dia cakap apalah imam hari ni semayang salah. Dia kata Isyak patut 3 rakaat, dia semayang 4 rakaat. Padahal dia yang sanggul tu, yang datang kemudian, dia yang sebenarnya tak biasa, atau dia dengar, tak ada manfaat. Okey, ini dipanggil takwa pada Allah, dan dibagi adab dalam kita mempelajari agama. Pastikan waktu kita nak bagi komentar tu harus membangun. Nah, ini saya cakap yang pedas sikit. Okey. Orang cakap apa? Okey, kata orang, kita ambil lah kata okey. Orang kata Muiz. Sedap ya. Saya kata Muiz. Kasi panas sikit. Muiz, dia kata, alah Muiz kot kerajaan. Tuan-tuan dan puan, stack board mesti ikut kerajaan. Tapi pada urusan agama tak semua boleh ikut. Betul? Saya cakap ni true experience. Saya tak kerja Muiz, tapi istilahnya biasalah bersuara kat sana. Istilahnya betul, kita kata tak adalah Muiz ni bukan malaikat 100% sahih. Tak, saya pun tak setuju juga. There are things yang kadang-kadang siding on gini, kadang-kadang siding on gitu. It's okay. Manusia, decision tak boleh, you cannot please everyone. You tak boleh please semua orang. Termasuk saya ni. Saya kuliah ni diri. Saya nak tulis, saya diri. Saya kalau duduk ni ngantuk lah. Okay. Saya tengok kalau online kuliah yang lain duduk. Ada juga ustaz-ustaz yang diri, saya tengok. Kemudian orang kata diri kenapa ustaz diri pening jalan. It's not about that. Saya diri sebab tak tulis. Lepas tu mungkin energi saya kalau duduk out. Saya tak boleh please everyone. Saya duduk pula. Orang kata berapa malas pula ustaz ni, duduk je pula. So tak boleh please. Especially dalam bab agama, bila saya ada satu pandangan, tuan-tuan puan ada satu pandangan, dia kena macam mana nak balikkan dia? Dia balikkan pada hukum Allah. Nak balikkan hukum Allah, nak tengok contoh, balik kepada siapa? Rasul Allah. So Sayyidina Malik bin Huwairith, dia kata, aku datang bukan untuk salat, tapi aku datang untuk mengajarkan kamu salat macam mana aku nampak Nabi salat. Sebuah makna, kita kalau kata dia solat tak ikhlas, salah. Sebab kat sini dia nak sampaikan apa yang Nabi ajarkan, dan tanggungjawab Sayyidina Malik untuk sampaikan perkara yang benar daripada Nabi SAW. Clear? Okay, kat sini kita tengok lagi ya. Kalau ada sesuatu nak soal, silakan ya. Soal aja. Kalau kat kelas saya boleh angkat tangan je. Okay, belum ada lagi. Alhamdulillah. Okay, saya continue. Next, apa hukum? Saya ambil sikit-sikit. Apa hukum? Dah nak pukul 1 dah. Okay. Apa hukum kita buat sesuatu tidak kerana Allah? Sebab ulama komen dalam hadis ni. Tuan-tuan dan puan, kalau buat sesuatu Allah disekutukan, maknanya saya buat untuk, misal saya buat satu penyembahan untuk, kata halau hantu, dia panggil apa, macam apa, buang ancak. Dulu-dulu orang buat kan bikin sajen tu kan. So orang bikin tu untuk halau hantu, tapi kita niatkan Allah tolong. So dia ada sharing tu dipanggil syirik, atau dipanggil menyekutukan Tuhan. Saya tak boleh semayang minta tolong Allah, tapi at the same time saya minta dengan yang lain, dosa. Okay. Macam ada beberapa selawat, ini terlanjur cakap, saya cakap sekali. Okay. Ada beberapa selawat
yang memang jadi amalan public, kita punya masyarakat awam. Lepas tu tuan-tuan perempuan, kalau nak amal sesuatu selawat, ini saya punya humble opinion, tengok makna dia dulu. Kalau kita nak amalkan doa pun tengok makna dulu. Tengok makna. Kalau bahasa Arab, cuba tanya ustaz-ustaz, pergi masjid tanya ustazah-ustazah apa makna dia. Kalau dia kata okey, makna tak ada apa-apa, sila doa, pakai lah. Sebab saya dah jumpa dah doa-doa yang disuruh amal tapi minta bukan-bukan. Saya bagi contoh. Okey, contoh macam ini. Doa tu kata ya Allah ya Rabbi, dengan keberkatan fulan. Itu dia panggil tawassul. Masih lagi ulama khilaf. Okey, saya ambil yang lagi direct sikit. Contoh, dengan wujudnya matahari, dengan wujudnya bulan. Kadang-kadang syair ni Melayu tak faham, translation ni pun jadi lain. Saya faham. Tapi there are doa-doa yang memang saya sebutkan. Contoh, Nabi memberi kesembuhan. Nabi tak bagi sembuh, Allah bagi sembuh. So be careful. Ada yang doa-doa yang saya tengok tahu hara, dia masuk sini, masuk situ. Ada yang doa pula, itu saya dengar doa, tapi ni tak dosa. Ni cuma buat saya tersenyum. Pasal itu ada seorang ustaz tu doa, tak sebut nama siapa, dekat TV. So dia doa tu cakap Arab kan, Allahumma adfa'anna al-bala wal waba wal fahsya wal mihan. Lepas tu dia sebut macam-macam penyakit lah dia sebut. Lepas tu Allah balak pula. Lepas tu dia sebut apa tu, wa COVID-19. Cakap orang putih pula dekat Arab tu, wa COVID-19. Begini, saya tak pernah dengar lagi Imam Haram pun COVID-19 tu tak salah, ni tak dosa. But istilahnya adalah kena teliti. You can see ni saya. Okay, kejap. Give me 5 minutes. Boleh? Okay. Saya nak kata kat sini, hukum beramal pada sesuatu yang kita buat ada sampingan, itu ulama kata boleh membatalkan amal. Not necessary syirik, anything else. When I say ikhlas, window ikhlas ni cakap senang, buat susah. Saya datang 50 tahun ikhlas, kan? Tapi tuan-tuan yang dengar tu memang ikhlas. Saya ni kat sini belum tahu lagi. Mungkin pasal film, mungkin pasal payment, mungkin pasal ni. Itu Allah yang tahu. So kita kena train diri kita untuk ikhlas ibadah, especially dalam musim-musim wabak ni. Kita kena buat amal seikhlas yang mungkin. Seikhlas yang mungkin. Jangan, okay, mudah-mudahan ya, kita kan bising-bising masjid tutup. Okay, sok-sok masjid buka, jangan tak datang. Hashtag, saya tulis hashtag jangan cabut. Ingat tak, dia tengok ni sampaikan. Siapa yang bising-bising hari tu, ni masjid dah buka, masjid open, jangan cabut. Sebab tu lagi cakap banyak, lagi susah. Bila kita komen, buka, dah buka besok kan. Contohlah, esok kan kalau kita kata kerjaan tanya, tak ada orang juga, dah buka. Ni kita sekarang sibuk nak buka, sakit pun sibuk nak buka. Okey, tapi saya tengok masjid pun kadang-kadang yang ada ketat sangat. Yang ada buka masjid, kasih kita semayang kan, waktu-waktu tertentu tu kan, dia kan ada location, ada buka satu toilet. Ustaz Abdullah, do you think it is appropriate to open one toilet? Just one cubicle? I don't think so, right Ustaz? Okay, based on government's rule, right? 10 people at a time, agree? At one confined room, right? Not more than 10. Must have social distancing. Okay. But then, for 10 people, you open one toilet. That is not reasonable. Not here. I'm talking about somewhere else. I saw and I asked, tuan-tuan, this is not reasonable at all. When I say this, jangan cabut, this is for us. But I said that for masjid, one cubicle. This is insane. So saya cakap orang, so total berapa saya tanya?
that day, I asked them, how many jamaah attended? I mean, people just to use the facilities. They said total from 1:15 p.m. to 6 is 100 over. Yes, you say subhanallah, good, okay, good number, but shocking, one cubicle. So masjidnya staff pun kena andil. Saya tak kerja masjid, bukan saya nak condemn. No, reasonable lah. Dia cakap why? Oh, the masjid is closed, so we cannot just open the masjid. So this will nanti kena charge lah, penetrate lah, apalah. Hai, kita pergi kedai kopi pun at least 2 cubicles. That's it, kopitiam. At least 2 cubicles. People come to masjid just to ngadap Allah, to perform the prayer. You just open 1 cubicle. This is not right. So masjid pun kena buat lillahi ta'ala. So kita tak boleh nak kata apa, oh jemaah menyibuk. Tak boleh kan kata. Bila kita datang masjid pula, kita nak semayang, jangan sampai niat telah kali. Okay. So dia ada hadisnya, ada ujung sikit lagi, tapi saya berikan mudah. Okay, mudah, tak payah detail. Saya kata tadi di awal, bila Nabi sujud nak bangun ke rakaat kedua. Okay, tak apa, boleh sah, tak apa, no problem. So yang kedua, nak bangun rakaat dua, dari sujud nak pergi kedua. So Nabi Allahu Akbar, duduk antara dua sujud, lepas tu Nabi guna lutut dan naik. So Nabi tidak terus naik dari sujud terus ke atas. Okay, so this is sunnah yang kita boleh amalkan untuk orang yang sembahyang duduk. Tak payahlah nak buat benda ni, sebab memang dia tak sujud. Okay, saya nak kata gini, tak adalah kurang pun sikit pahala dia bila dia sembahyang duduk, dia tak dapat buat sunnah ni, sebab dia telah berpindah daripada hukum asal kepada hukum rukhsah, hukum yang lebih ringan lagi. Okay, so kesimpulan di sini adalah boleh, saya sebut boleh, menurut Imam Bukhari, boleh mengimamkan sekelompok manusia dengan maksud untuk mengajarkan mereka agama, jadi sembahyang dan luar pada waktu jamaah yang asal. It is okay. Dan so kita pun sama juga. Boleh juga, tapi boleh tak boleh langgar hukum Allah lah. So boleh kita kalau nak mengajarkan seseorang, contoh sembahyang sunat, dia tak tahu nak sembahyang sunat sekian, so kita ajar. Sebab sembahyang sunat ni dia tak ada jemaah, kecuali sembahyang sunat bulan Ramadan, iaitu tarawih. Yang lain-lain tu duha, tak ada sembahyang jemaah. So tapi nak ajar dia, sila, tak salah. Kita nak ajar dia untuk dia melakukan sesuatu, so kita tunjuk example. Okay, so dia adalah satu pahala. Okay, so saya nak kata kat sini, adakah kita memaksa Allah? Macam mana pula? Apa hukum kita doa pakai perkataan jika? Contoh, jika rezeki itu masih di langit, turunkan. Okay, makcik, tak salah pun untuk kita berdoa, ya Allah, jika takdirmu sekian, ya Allah, jika rezekimu masih ditahan, maka kurniakanlah dan percepatkan. Saya secara peribadi melihat jika di sini adalah bermaksud harapan. So kita minta Allah dengan rezeki, dengan sifat Allah Maha Pemurah, Maha Pemberi, Allah Razak, Allah Al-Matin. Allah bagi rezeki, ya Allah turunkan. Kalau dia masih tertahan, ya Allah bagi. Itu hope. Atau dia panggil dalam bahasa Arab Ar-Raja. Ar-Raja, satu, bahasa Melayu dua harap. At-Tamanni pun harap, Raja pun harap. Raja ni harapan yang kita put effort. Doa is ibadah. So put effort, minta Allah satu ketentuan, belum turun, turunkan. Tapi kalau kita bilang jika atau kalau dalam bahasa kita, untuk benda yang dah jadi, jika saya tahu hari itu, kalaulah saya tahu saya tak pergi Australia, kalaulah saya tahu saya tak masuk Johor, dah kena LOA,
Contoh Kalau tahu yang ini semua tak ada manfaat. Tapi bila dia buka pintu-pintu syaitan. So makcik, saya dah jawab soalan makcik. So tadi soalan puan kelas tu, tadi kat atas tu, soalan tentang boleh tak apa doa-doa ni mana tadi tu? Sebut sini hilang dah. Okey. Soalan daripada tadi Cik Mak Tony, apakah amalan terbaik ketika dilanda musibah? Saya ambil amalan dasar ya, iaitu banyakkan beristighfar atau memohon keampunan Allah. Dalam terma yang lain adalah bertaubat. Ini cakap semua orang. Saya, semua orang kena. Sebab apa? Kita semua buat dosa. Dan saya agak risau. Saya tak risau sangat Masjid Singapura tak buka lagi. Saya personally risau bila Haramain belum buka untuk orang awam. Maknanya Haramain hari ni ada semayang. Tuan-tuan kalau nak tengok channel apa tu, Haramain channel, kat Facebook ada, Haramain info kat Instagram ada. Okay? Dia kalau ambil semayang imam, dia ambil atas je. Sebab apa? There's no access. Public tak boleh access to both masjid. Even not even near to the mosque. Road nak pergi tu pun tutup. So bermakna kita masih untung lagi, buka juga, ada waktu, selamat lagi. Kubikel 1 tadi masih boleh juga buy, walaupun tak patut tu kena buka lagi. Tapi yang haram ini, kenapa? Di sini macam saya sebut selalu, imam-imam tu bila saya monitor, saya cuba fahamkan diri saya situation. Situ imam-imam semayang rata-ratanya ada dalam post saya dalam view kat IG story saya ada, dekat Facebook sekali ada saya hantar. Bacaan imam bila semayang, bacaan tu semua Cik Bata ni, bacaan tu semua bacaan ngadu ke Allah. Apabila terjadi musibah, siapa kita nak cari, maka Allah lah tempatnya kita mengadu. Imam standard, dia tak baca surah-surah perang, tak ada. Hampir semua atau hampir yang recorded yang saya tengok Haramain, imam-imam ni, saya cakap imam-imam ni memang dia orang bukan malaikat, tapi imam-imam ni yang semayang depan Kaabah, this is Kaabah, this is the imam. Semayang Masjid Nabawi, khutbah, sini dia khutbah, sana kubur Nabi SAW. Agak-agak kita kalau dia bohong pasal Nabi, there and then tak balak dia, of course. So kita nak kata sini, ni orang-orang baik. So apa tauladan orang baik ni? Saya jawab soalan Cik Matoni tadi. Mereka baca surah yang harap Allah, kesian kita ya Allah, ampunkan kita ya Allah, macam tu. Jadi saya lihat banyak amalan lain. This is my recommendation, and yang saya sedang buat, baliklah pada Al-Quran. Kita tak ada banyak effort. Kadang-kadang kita terlupa. Kita baca sebenarnya, baca tapi tak renung. So bukan tak bagus, kekurangan. Okay? Sebab kita makan pun bertambah. Saya dulu sepinggan, sekarang sepinggan, tapi banyak lagi dalam satu pinggan. So baju bersama, hidup bersama. So lifestyle kita tukar. But kepahaman pada Al-Quran tu agak sedih sikit. Saya seronok bila ramai orang baca Quran, tapi saya juga sendiri urge diri saya dan semua orang baca dan faham. So kita kena sama-sama tambah. Saya terbaca Facebook punya post tadi pagi. Dia kata apa? This year punya Ramadan 2020, COVID-19 mengajar kita the Ramadan yang kali ni datang it will be the best Ramadan. Ya, sebab tercengang-cengang nanti. Saya bukan cerita bazar tau, cerita Ramadan. Ni belum cerita raya lagi. Tak payah sembang pasal baju raya. Ramadan ni dah selesai lagi. Okay. Dan masih ada duduk kemudian pakai ada soalan last. Saya jawab last boleh admin? Last mana? Puan Rabiah. Okay, soalan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata sini masih ada wuduk kemudian pakai hand sanitizer dan ada alkohol, boleh tak sembahyang tanpa wuduk lagi? Sekali lagi, masih ada wuduk
Kemudian pakai hand sanitizer. Ada alkohol, mana sanitizer yang ada alkohol. Boleh tak semayang tanpa wuduk lagi? Para Rabiah, bilanya batal wuduk tu pakai hand sanitizer? Is it because of the alcohol? Saya tanya ni because saya nak respond. Okey. Setahu saya wuduk batal. Cik Roslan tanya pergi nak dirikan masjid ni. Abang Roslan ada. Okay, kalau abang nak sponsor bikin masjid sekarang mahal 19 juta. Kalau abang nak sponsor boleh. Okay. Para Rabiah, soalan saya, wuduk cuma batal, wangit, maknanya keluar sesuatu dari dua jalan, kemaluan atau dubur, atau tertidur, ini ulama ada sebut, atau muntah. Okey, atau kita sebut ulama khilaf dalam masalah makan daging unta. Pakai sanitizer, kenapa batal wuduk? Soalan Para Rabiah. Para Rabiah, mana Para Rabiah? Okey, saya punya faham at the moment. Okey, Para Rabiah punya maksud alkohol. Betul tak Amin? Do you think that? Okey, okey. Mana alkohol tu cause wuduk tu putus, batal. Okey, Para Rabiah, saya just nak remind diri saya dan semua orang, alkohol yang ada dalam hand sanitizer itu bukan khamar yang Allah sebut dalam Quran. In fact, khamar tu pun najis. Kalau dia kena tangan, wuduk tak batal. Saya cucilah. Saya takkan nak bagi contoh orang minum arak, lepas tu dia ambil air semayang, macam tak masuk juga. Saya cerita tadi, katalah kita dia duduk, tumpah air. Air tu arak, khamar. Khamar ni, tumpah ni, dia tak jadi isu batal wuduk. Bersihkan, settle. Okay, so hand sanitizer punya alkohol, ingredient dalam dia bukan alkohol khamar. Hand sanitizer jangan minum untuk tangan je, muka pun tak boleh, bahaya. Untuk tangan, untuk mana-mana yang sesuai. Kalau nak sikit muka, katalah kena cium ke apa, sikit nak rap, okey lah. Tapi dia bukan untuk semua. So hand sanitizer tak batalkan wuduk. Satu. Dua, alkohol dalam hand sanitizer tidak haram. So dalam musim-musim wabak ni, bukan saya marah Para Rabiah tau, ni saya nak cakap ni pasal kat negara lain sibuk cerita hand sanitizer halal. Benda halal untuk makan, for you to consume is you need halal. Something yang external, cermin mata, tak payah halal. Ni pakai je. You will never gigit ni. COVID-19 kering, supermarket ni kita tak makan. Apa-apa makan pokok je. You see? So don't concern. Please avoid that. Jangan ambil berat alkohol dalam hand sanitizer. Because there are Muslimin kat sana yang tak faham, yang hand sanitizer dah tak cukup, dia tanya yang halal. Ini semua kita hantar hospital, tembak, selesai. So maksud saya nak kata faham sini adalah pakai je boleh. Tak batal wuduk, hand sanitizer tu tidak haram. Kalau nak kira eksternal haram, banyak lagi benda nak kena kira haram ke halal. Okay? So naik bas pun nak kena haram halal. Lepas tu dia orang itu ada sebut pasal apa, inai rambut kan. Rambut dia dye kan. Halal dye. Halal dye, dye. Halal dye, D-Y-E, dye, D-I-E, dye. So dia halal dye, tak payah halal. Dye, tak ada orang pergi dye tekak. Dia dye rambut, external. Except, dia taruh situ. Ada, contohlah, babi punya ingredient atau arak tadi. But so far, alkohol ada beratus, 100 lebih. Kawan saya nurse cakap, ada 112 term alkohol, but usage tak sama. Dan dia bukan datang dari satu sumber yang sama. Mungkin kalau ada doktor, kalau ada nurse, boleh add on kalau ada orang kerja lab. So mudah-mudahan Allah berkati kita semua, especially admin hari ni yang tolong kita. Dan tuan-tuan puan yang duduk ni, Allah kurnia kita pahala sama macam mana kita datang untuk ilmu, iaitu malaikat duduk meminta Allah ampunkan dosa-dosa kita sampai kuliah ni habis. Terima kasihlah pada 80 lebih orang tadi, atau 70-80 orang
yang follow dan soal jawab dengan saya. Terima kasih juga. Allah kunci kita syurga insya-Allah. Amin. Allahumma amin. Jumpa lagi minggu depan kata Negeri Sembilan. Macam mana biasa saya sembang. Jumpa minggu depan, mudah-mudahan sihat ya. Jangan lupa kesedaran sivil, kita kena cek temperature. Kalau sakit, duduk di rumah. Kalau perlu keluar, sila pakai pelitup, mask. Okey. Dan saya juga nasihatkan social distancing, very important. Cuma saya doakan yang naik bas, naik MRT, mudah-mudahan keselamatan tu berpanjangan. This one macam sini bilang apa, bopian itu naik bas, bopian Saya naik kereta alhamdulillah, orang naik motor alhamdulillah. Dan saya juga nasihatkan mana-mana gathering yang memerlukan ramai orang, baiklah kita elakkan lillahi ta'ala. Kita niat baik, doakan yang terbaik untuk orang juga, dan orang akan faham. Malah saya nampak ada pengantin-pengantin yang sudah mula dalam walimah membatalkan dan sebagainya ya. Allah redha kita semua, Allah sayang kita semua, Allah terima taubat kita semua. InsyaAllah jumpa lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kalau saya ada salah, sila betulkan dalam tu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.